Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, ada siapa sekarang yang menemani live Soleha pada petang ini? Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link page live pada petang ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam. Hai Faz, alhamdulillah. Okey. Tajuk hari ni hari yang ke-97 Soleha buat sharing ilmu di page. Tajuk hari ni adalah berkaitan dengan hidupkan sunnah. Inilah yang kita nak hidupkan pada masa sekarang ni, insya-Allah. Banyak-banyakkan mengambil intipati daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita nak beroleh keberkatan hidup di dunia mahupun akhirat, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Kak Baya. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam Angga Masyita, Kak Aisyah Aisar, Kak Halimah Tahir. Okey, alhamdulillah yang bersama-sama dengan Soleha pada majlis ilmu petang ini. So, bagaimana kita nak hidupkan sunnah harian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan amalan harian kita? Anda semua kena tahu apa antara amalan dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah tak pernah tinggal untuk lakukan amalan seharian baginda untuk mendapat redha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, yang pertama sekali, antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita tirubasi dan ambil iktibar dalam kehidupan kita adalah melakukan solat sunat duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah lakukan solat sunat duha ni setiap hari, dah jadi amalan rutin harian dah. So, ia merupakan sesuatu amalan sunnah yang boleh kita tiru dan boleh kita amalkan seharian kita untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pastikan rezeki kita ni adalah rezeki yang berkat untuk menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sama-sama amalkan. Tak mampu buat 12 rakaat, boleh buat 2 rakaat, permulaan dengan 2 rakaat, and then 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan seterusnya. Insya-Allah lakukanlah solat sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat untuk memastikan kelancaran rezeki kita, keberkatan hidup kita, insya-Allah, untuk melatih diri kita sentiasa bersyukur dengan kurniaan dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, yang kedua, amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah Rasulullah orang yang selalu banyak bersedekah, sentiasa bersedekah dan menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Pengorbanan harta yang tak berbelah bagi. Segala apa yang baginda lakukan, baginda pada hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ada berniaga, ada berdagang, ada mengembala kambing. So, segala hasil-hasil income dan juga kewangan yang baginda dapat, baginda sumbangkan untuk agama Islam. Baginda korbankan untuk bantu umat Islam yang pergi perang, pergi bantu
fakir miskin, bantu golongan yang memerlukan, bantu golongan ibu-ibu tunggal. So Rasulullah seorang yang sangat pemurah. Rasulullah seorang yang sangat ringan tangannya membantu orang yang lebih susah. Baginda sendiri memakai pakaian yang tak menunjukkan dia ni seorang yang kaya lah, tetapi baginda ni sentiasa bersederhana. Pakaian dia cantik, pakaian dia sentiasa sederhana, tak berlebih-lebihan, tak membazir. Dan Rasulullah suka membantu mereka, khasnya ibu-ibu tunggal, dalam membelanjakan harta ini ke jalan Allah, insya-Allah. Sebab baginda tahu ibu-ibu tunggal ni nak besarkan anak-anak yang kecil tanpa suami di sisi agak struggle. So Rasulullah ni seorang yang sangat-sangat pemurah. Rasulullah kuat bersedekah. Rasulullah menjadikan amalan harian baginda untuk bersedekah dan banyakkan memberi. Sebab the more you give, the more you get back. Kita semua pun tahu kan, kelebihan bersedekah ni akan menyebabkan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah, hati kita tenang, hati kita sentiasa dekat dengan Allah. Sebab tangan yang memberi ni adalah lebih baik daripada tangan yang menerima, insya-Allah. Okey, yang ketiga, antara amalan sunnah Rasulullah adalah Rasulullah sentiasa menghidupkan malamnya untuk berbangun malam qiyamul lail. Rasulullah bangun sepertiga malam untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, solat-solat sunnah, sambil tu berzikir, sambil tu baca Al-Quran, sehingga bengkak-bengkak kaki baginda pun baginda tetap meneruskan solat sunat. Sehingga kan ada hadis daripada para sahabat yang mengatakan Rasulullah sehinggakan mengikat talinya dengan pelepah tamar untuk memastikan baginda sentiasa melakukan solat sunat. Yelah, walaupun kaki tu bengkak, walaupun kaki sakit-sakit, namun menggigihkan dirinya untuk melakukan serta menghidupkan amalan qiyamul lail. Kita jauh sangat kita berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita boleh meniru basi dan kita boleh ambil sedikit daripada amalan sunnah yang Rasulullah ajar, yang Rasulullah hidupkan dan menjadikan contoh kepada umat kita sekarang ni. InsyaAllah sama-sama kita hidupkan qiyamul lail, bangun sepertiga malam, melakukan solat tahajud, solat sunat, solat taubat, solat witir dan sebagainya. InsyaAllah kita mengadu dan berdoalah bersungguh-sungguh kepada Allah. Yang mana ada masalah kehidupan, yang struggle dengan kehidupan tu, mengadulah dan bercakaplah banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita lebih tenang, supaya hati kita lebih teguh untuk menyebarkan dan berjuang demi agama Islam, insya-Allah. Okey, yang keempat, antara amalan sunnah yang Rasulullah sentiasa hidupkan sehari-harian adalah baginda selalu solat berjemaah di masjid. Baginda selalu pergi ke masjid, solat bersama sahabat, solat bersama umat-umat Islam yang lain. So Rasulullah ni sentiasa menghadirkan dirinya ke masjid. Sebab seorang yang solat di rumah seorang diri hanya mendapat satu pahala. Namun ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang solat berjemaah di masjid khususnya mendapat 27 kali ganda ganjaran dan juga pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak pilih yang satu ke nak pilih yang 27? Tak kira lah kalau kat rumah pun macam perempuan yang tak boleh pergi ke masjid, solat berjemaah di rumah dengan anak-anak. So apa sahaja solat yang berjemaah kita hidupkan, insya-Allah kita akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 27 kali ganda, berbanding solat seorang diri hanya dapat satu sahaja. Kalaulah pahala tu RM27 kita tukarkan dalam bentuk mata wang, sudah pasti ramai orang berebut-rebut untuk merebut wang yang ditukarkan kepada RM27 tu berbanding dengan RM1. RM1 dengan 27 zaman sekarang, kalau kita diberi pilihan, mana satu yang kita nak pilih? Of course ramai orang memilih untuk mengambil RM27. So sama juga dengan pahala solat berjemaah. Kalau kita Allah nampakkan pahala tu dalam bentuk material, dalam bentuk yang kita nampak dengan mata zahir kita ni, sudah tentu ramai orang yang berlumba-lumba untuk melakukan solat berjemaah, solat dengan berimam dan bermakmumkan. Tak kiralah suami isteri solat berjemaah ke, anak ibu dengan anak-anak solat berjemaah ke. So tak kisah sesiapa sahaja, asalkan kita hidupkan solat berjemaah, insya-Allah pahalanya Allah bagi sangat berganda-ganda, insya-Allah.
Okey, yang seterusnya, Rasulullah juga seorang yang sentiasa menjaga wuduknya. Sebab tu kalau contoh antara maghrib dengan isyak dekat kan, dalam sejam dah masuk waktu. So Rasulullah sentiasa memelihara wuduknya. Kerana Rasulullah kenapa nak pelihara wuduk tu? Sebabnya bila pelihara wuduk, diri akan sentiasa suci, bersih daripada najis, dan hati kita pun sentiasa nak berterusan melakukan ibadah. Ialah dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan suci, nak terus melakukan solat sunat, nak terus mengaji, tadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran, berzikir. So semua tu dalam keadaan yang sangat-sangat menjaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So seseorang yang selalu menjaga wuduknya, sentiasa mengekalkan wuduknya, tak batal wuduknya, lebih-lebih lagi nak jaga wuduk antara maghrib ke isyak ke, nak jaga wuduk antara waktu qiyamul lail ke masuk ke waktu subuh ke. So itu adalah antara amalan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita tiru basi. Kerana bila kita dalam keadaan suci, bila kita dalam keadaan berwuduk, insya-Allah syaitan pun tak ada nak dekat dengan kita, sebab kita sentiasa dalam pemeliharaan Allah, sentiasa dalam air wuduk, sentiasa dalam kesucian dan juga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, amalan sunnah yang lain adalah Rasulullah sentiasa mengamalkan tadarus Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran dalam kehidupannya. Tiada sehari pun tanpa gagal Rasulullah tidak membaca Al-Quran. So kita pun hari ini kalau kita tak mampu nak baca satu muka, bacalah satu ayat. Kalau tak mampu nak baca satu ayat, bacalah satu perkataan. Contoh Alif Lam Mim, dah dapat 3 pahala, 30 pahala. Kalau kita baca Alif Lam Mim, kita dapat 3 huruf. So Allah janjikan satu huruf kita akan dapat baca dengan sempurna dan baik. InsyaAllah kita akan diberikan ganjaran satu huruf dengan 10 darajah. So kalau kita baca banyak ayat satu hari, contohnya satu hari baca satu juzuk, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, banyak sangat, tak terperi, tak terkira-kira pahala yang Allah bagi dekat kita. Tapi itulah kita ni, sebab kita tak nampak pahala tu depan mata kita, kita tak pandang pun. Nak pandang Al-Quran, nak buka Al-Quran tu, sampaikan Al-Quran tu dah berhabuk dah. So kita, kalau kita nak rebut pahala banyak-banyak, nak Allah makbulkan doa kita, jangan tinggal baca Al-Quran. Sebab orang yang baca Al-Quran ni, hatinya insya-Allah hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang sentiasa dalam perlindungan Allah, hati yang sentiasa dipelihara daripada anasir-anasir buruk. Orang nak buruk-burukkan ke, orang nak jatuhkan kita pun, alhamdulillah Allah pelihara. Sebab bila kita jaga Al-Quran, maka Allah jaga keseluruhan kehidupan kita. Andai kita nak selamat, nak pergi ke mana-mana dan nak elakkan diri kita daripada mara bahaya, kita sendiri kena dekat dengan Allah. Kita sendiri kena jaga kalamullah. Kita sendiri kena hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sendiri memberikan syafaat di hari akhirat kepada kita kelak. Dan yang terakhir yang saudara nak share dengan anda semua, Rasulullah amalan sunnah harian dia adalah Rasulullah sentiasa belajar, menuntut ilmu, sentiasa mendengar majlis ilmu. Kita sama juga macam ni. Tak kira lah kita dengar majlis ilmu dekat live ke, dekat YouTube ke, dekat TikTok ke, asalkan ia adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah, ilmu mengenal Allah, insya-Allah kita akan dapat pahala. Sebab tu sunnah Rasulullah ni, kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tak buat, kita rugilah, tak dapat pahala. Sedangkan Allah nak bagi pahala melalui amalan sunnah ni sangatlah banyak. Contoh, kalau kita pakai telekung baca bismillah pun dapat pahala. Contoh, kita pegang air cawan dengan tangan kanan, itu adalah antara sunnah, pun dapat pahala. Tetapi kita selalu abaikan, kita rasa macam benda tu tak penting. Nak didik anak kita pun untuk makan dengan tangan kanan pun kita rasa macam benda tu tak ada apa-apa. Padahal bila kita hidupkan dan jadikan amalan sunnah harian, insya-Allah pahala tu berbondong-bondong. Allah nak bagi pahala dekat kita dengan sangat senang. Tetapi kita je yang selalu abaikan. So selalulah hidupkan untuk mendengar segala perkara kebaikan, segala info-info yang bermanfaat. Inilah dakwah terhadap diri kita, tarbiyah kepada diri kita. Inilah pesanan makanan rohani kita.
Sebab kadang-kadang orang risaukan perut yang lapar je, tetapi tak risaukan langsung pun hati yang lapar dan hati yang ketandusan dengan ilmu agama. Sebab tu semakin kita belajar, semakin kita banyak mendengar majlis ilmu, semakin kita dekat dengan Allah. Berbanding orang yang sombong, tak nak dengar majlis ilmu, rasakan diri tu pandai, dialah golongan yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Semoga yang mendengar majlis ilmu pada petang ini semuanya sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita berpesan-pesan dengan kebenaran, dengan kesabaran, insya-Allah pahala buat kita, insya-Allah. Sebab tu tak rugi, sampaikanlah satu potong ayat dariku, insya-Allah Allah akan berikan yang terbaik. Allah akan berikan segala kebaikan termasuk seisi alamnya, insya-Allah pahala yang tak putus-putus. Inilah jariah kita, inilah saham akhirat kita. So jangan kita berputus asa untuk capai redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Rebut pahala yang Allah nak bagi sesenang ni dekat kita ni, especially wanita muslimah, anda sangat-sangat banyak pahala yang boleh rebut. Setiap kali kita masak ke, kita baca doa, kacau beras pun dapat pahala. Segala rutin harian kita lakukan, masak tu kita niatkan ibadah, pahala ibadah kita dapat. Beruntungnya wanita sekalian, anda hebat di mata Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa Allah nak ganjarkan pahala. Suami pergi masjid, isteri dekat rumah dapat pahala. Andai dia doakan yang baik-baik buat suaminya. So senang sangat Allah nak bagi pahala dekat kita. Kita je kadang-kadang anggap benda tu tak penting, benda tu tak ada apa-apa. Sedangkan kalau kita nilai segala kebaikan Allah ni, tak terperi. Sangat banyak rezeki yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi dekat kita pada hari ini, insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Solehah petang ni. Alhamdulillah, Solehah doakan agar anda semua sentiasa kaya, berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.